Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita masih lagi diberi dua nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Dalam kita mensyukuri dua nikmat tersebut, jangan kita lupa untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perjuangan dan pengorbanan baginda yang cintakan umatnya, maka hari ini kita merasai dua nikmat tersebut. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis, SOF Pimpinan PNJ, SOF Pimpinan Dewan Siswa, serta seluruh muslimin muslimat yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang dan ruang untuk bersama dalam Yadul Ulia siswa pada malam ni, kan, yang menjadi rutin setiap hari Jumaat, malam Sabtu sekiranya tiada sebarang kekangan. Alhamdulillah, dalam kita lihat pada hari ini, sedar tak sedar kalau kita kita mengikuti isu Palestin pada hari ini, kita dalam isu sekarang, kita sedar tak sedar dia telah masuk hari yang ketujuh, dan hari yang ketujuh, kan, yang mana peperangan di antara Palestin dan juga Israel, yang mana dia merupakan suatu rutin yang berulang, kan, yang sentiasa umat Islam itu dia jadikan mangsa, oleh pemangsa, iaitu musuh Islam. Tapi adakah kita mengamati ataupun kita tahu apa faktor yang menjadikan bumi umat Islam tu sentiasa dia jadi rebutan dan kemudiannya dijarah oleh penjajah. Penjajah ada tiga. Pada malam ni saya cubalah secara ringkas untuk kongsikan tiga faktor utama mengapa umat Islam ataupun negara umat Islam sentiasa menjadi rebutan oleh penjajah. Okay. Yang pertamanya adalah faktor agama, kan? Faktor agama yang mana kita tak boleh nolak, kan? Yang faktor agama merupakan faktor utama konflik dan juga penjajahan, kan? Penjajahan, kan? Dan faktor agama ni dia mengatasi faktor-faktor yang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum ila an yu'minu billahi azizil hamid. Ia bermaksud, dan tidaklah mereka berdendam terhadap golongan yang beriman. Golongan beriman umat Islam itulah, melainkan kerana orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan itu Allah berfirman dah dalam surah Al-Buruj, kan, yang mana musuh Islam ni dia berdendam dengan orang yang beriman. Sebab tu kita tak boleh nak anggap yang apa jua konflik atau peperangan pada hari ini dia semata-mata sebab sumber ekonomi, kan, ataupun kepentingan material lah, semata-mata tak, kan. Sebab faktor agama tu dia merupakan dia jadi tabiat yang menjadi pemusuhan antara manusia dari zaman ke zaman. Dah lama dah, kan, sejak dari dulu lagi, kan, Itu yang pertama.
faktor yang kedua adalah sumber bumi yang kaya. Kan, sumber bumi yang kaya. Kan, sebab Allah mengurniakan kepada negara umat Islam ni kan dengan kekayaan hasil bumi. Kan? Seperti minyak, kan, minyak, lagi apa lagi? Gas, emas, kan, uranium, kan, yang bukan sedikit tetapi agak mewah, kan, agak mewah, kan. Dan tanah-tanah negara umat Islam ni dia subur untuk dibangunkan, dan juga cuaca ataupun iklim yang baik, kan. Sebab ini adalah merupakan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman, kan. Dalam dalam surah Al-A'raf ayat ke 96 yang Allah berfirman yang bermaksud, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Dan tu Allah dah janji dah. Sebab tu kita lihat yang mana negara-negara Islam yang cuba untuk menegakkan syariat Allah, Allah selalunya akan limpahkan dari sumber yang tak disangka-sangka. Kan? Kita lihat, mengambil contoh jiran kita yang terdekat seperti Brunei. Kan, apabila dia menguatkuasakan sistem perundangan Islam, kan, semakin hari dia akan jumpa telaga minyak yang baharu. Kan, itu menandakan itu sebuah negara yang Allah kata baldatul thayyibatu wa ghafurur. Kan, negara yang baik dan mendapat pengampunan daripada Allah Taala. Kan. Sebab tu perang ke atas dunia Islam ni dia antara faktornya adalah sebab nak membolot hasil bumi yang banyak tersebut. Kan. Dan yang ketiga, kan, kenapa negara umat Islam tu menjadi sasaran kepada penjajah adalah sebab lokasi yang strategik. Kan, lokasi yang strategik. Kan, sebab Allah takdirkan kawasan-kawasan ataupun negara-negara umat Islam ni dia berada di tengah-tengah persimpangan utama laluan antarabangsa. Kan, kalau kita lihat dalam peta, kan, peta, kita ambil contoh kan Mekah dan Madinah, kan, yang berada di tengah-tengah peta dunia, kan, yang menyebabkan Islam yang dibawa oleh Nabi amat mudah tersebar di serata benua. Kan, sememangnya bumi umat Islam dia berada di tengah-tengah kesibukan keinginan manusia yang berebut mahu menguasai dunia. Dan lokasi-lokasi yang dimiliki oleh umat Islam amat penting bagi aktiviti ketenteraan. Dan ketenteraan. Dan sebab tu kalau kita lihat dalam isu Palestin sebagai contoh, kan, untuk melemahkan Palestin tu, bagaimana Barat dia mengatur catur dia mengkucak-kacirkan negara-negara yang berhampiran dengan Palestin. Sebagai contoh Mesir, kan, apabila dijatuhkan Presiden Dr. Muhammad Mursi dulu pada tahun 2015 lebih kurang. Apa dah. Kan? Lagi Jordan, kan? Lagi Lebanon dan sebagainya lah yang sekitar negara-negara Arab dikucak-kacirkan. Kan? Dikucak-kacirkan. Okey. Yang mana kita ambil contoh kebanyakan kita panggil tempat yang strategik ni dimiliki oleh negara-negara Islam tu sendirilah, kan, seperti Selat Hormuz, kan, dekat Teluk Parsi, kan, yang mana dimiliki oleh Iran dengan Oman, kan. Lepas tu Babul Mandab, kan, yang manjang dari Laut Merah ke Laut Arab dikawal oleh Yaman. Kan, lagi yang terkenal terusan Suez yang dimiliki oleh Mesir sebagai pintu gerbang antara Laut Merah dan Laut Mediterranean. Kan, kalau kat Malaysia, Selat Melaka sendiri tu dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Kan, sebab tu boleh katakan siapa yang berhajat untuk
menguasai dunia ni, dia kena terlebih dahulu untuk menguasai negara-negara umat Islam. Sebab tu pada hari ini kita lihat bagaimana cabaran-cabaran negara-negara umat Islam kan, yang bergaduh sama sendiri dengan perbezaan mazhabnya kan, yang mana benda-benda yang tidak sepatutnya bergaduh kan, dia cuba kucak-kacirkan dari dalam kan, supaya senang untuk dia dia masuk kan, dia masuk kan. Dan itu adalah 3 faktor yang boleh saya kongsikan pada malam ni, mengenai 3 faktor utama mengapa bumi umat Islam itu menjadi sasaran penjajah kan. Saya ulang, yang pertamanya adalah faktor agama kan, yang kedua sumber ekonomi yang melimpah ruah, dan yang ketiga adalah lokasi strategik kan, lokasi strategik yang boleh menguasai dunia itu sendiri. Dan kesimpulannya, kita kena sedar yang kita ni kena bangga yang kita ni adalah umat Islam kan, umat Islam kan. Sebab kita kena sedar kita ni dengan nikmat yang telah Allah hadiahkan kepada umat Islam ni, kita bukan umat yang miskin keparat yang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa potensi. Bahkan apa yang kita miliki amat diimpikan ataupun diidamkan oleh manusia penjajah yang berhati serigala. Sebab tu kita kena bangga yang kita ni dilahirkan Islam kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena bangga kita ni dilahirkan di negara umat Islam kan, yang mana benda tu Allah dah janji dah, Allah akan turunkan keberkatan kepada negara yang umatnya beriman dan juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Benda tu kita kena sedar. Sebab tu dalam isu Palestin ni, kita jangan duduk sambil lewa. Kita kena ambil cakna apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestin. Sebab perjuangan mereka tu panjang, lebih daripada 70 tahun kan. Dan apa yang dia perjuangkan tu bukan tanah dia semata-mata, tak. Tapi perjuangan saudara kita di Palestin tu adalah untuk mempertahankan tanah umat Islam kan, yang mana Palestin tu sendiri adalah tanah kita semua kan, tanah kita semua kan. Dan kita cubalah bantu kan dari sudut penerangannya kan, tentang isu-isu yang terjadi di Palestin kepada orang ramai kan. Sekiranya kita ada lebihan keuangan, kita sumbanglah apa yang kita ada walaupun sedikit kan. Mudah-mudahan itu menjadi saksi apabila kita mati di hadapan Allah Ta'ala, menjadi bukti yang kita ni membantu saudara kita di sana kan. Dan sebelum akhirnya, sama-sama kita doa ringkas insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah kaum muslimin dan mujahidin di Palestin. Ya Allah, tetapkanlah iman mereka. Turunkanlah ketenteraman dalam hati-hati mereka. Dan satukanlah saf-saf mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.